Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dipertemukan lagi dalam siri untuk menjelajahi ilmu-ilmu yang membabitkan Al-Quran, yang membabitkan hadis Nabi, yang membabitkan pengetahuan dunia dan syurga, iaitu ilmu bahasa Arab. Yang mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan, Allah Ta'ala bantu kita, fahamkan kita kepada bahasa yang begitu indah, bahasa syurga, bahasa baginda Nabi dan bahasa Al-Quran. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bersambung pula pada bicarakan mustathna. Baca Mustathna. Jadi kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang baru masuk dalam wall kami, tahniah kami ucapkan kerana Allah Ta'ala pilih tuan-tuan untuk mendengar bagaimanakah yang dikatakan ilmu tata bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi sedikit kefahaman daripada pembacaan Al-Quran yang kita baca. Sekurang-kurang kita dapat mengetahui makna, dapat mengetahui pergerakan yang dikatakan bagaimanakah susunan ayat dalam bahasa Arab. Jadi hari ini kita bersambung pada bicara mustathna. Baca Mustathna. Yang kita masih lagi dalam perbicaraan asmaul mansubat. Baik, pertama letak dalam kepala, bila sebut asmaul mansubat, makna dia apa? Isi-isim yang dimansubkan, isi-isim yang dinasabkan. Lawan dia asmaul marfu'at, isi-isim yang dirafa'kan. Ingat, ini merupakan asas dalam bahasa Arab yang tak dapat tidak wajib pelajar hafal dan faham dengan bersungguh. Sebab bila mana kita masuk dalam konteks pembacaan kitab, maka semua ilmu ni kita akan main. Fa'il, mubtada, khabar, maf'ulun fih, maf'ulun bih, maf'ulun ma'ah dan sebagainya. Jelas semua? Baik. Hari ini kita masuk kepada penutup asmaul mansubat, walaupun ada beberapa lagi macam maf'ulun li ajlih yang tu kita sambung kemudian. Dan insya-Allah besok kita akan masuk pula kepada fasal yang keempat. Baik. Mustathna. Baca Mustathna. Letak lidah sa. Mustathna. Maknanya kecuali. Baik, mustathna ni apa? Iaitu isim yang mansub. Duduk selepas fa'il dan fa'il. Sebelumnya illa. Maknanya melainkan. Baik, mustasna ni apa? Iaitu pertama sekali isim yang mansub beratas. Duduk pula selepas fa'il dan fa'il. Kita maklum fa'il maf'ulun bih, fa'il maf'ulun fih, fa'il maf'ulun ma'ah, fa'il apa lagi? Hal. Fa'il munadak tak? Munadak dia bukan duduk lepas fa'il dan fa'il, duduk selepas huruf lidah. Jadi fa'il maf'ulun li ajlih, fa'il mustasna. Dia kena duduk selepas fa'il dan fa'il. Baik. Kemudian sebelumnya ada illa. Maknanya begini, isim yang mansub tu duduk selepas fa'il dan fa'il. Sebelum isim mansub ni ada illa. Ada illa, maka yang ni namanya mustasna. Maknanya melainkan. Makna illa ni melainkan. Makna illa ni melainkan. Melainkan tu kecuali samalah. Baik. Jika kalam itu tam lagi mujab. Baca. Jika kalam itu tam lagi mujab. Wajib mansub. Sama ada munqati' atau muttasil. Misalnya ja'al qaumu illa zaidan. Ja'al qaumu illa himaran. Baik, maklumat yang kedua, poin yang kedua, dia terus masuk kaedah dulu. Jika kalam itu tam lagi mujab. Tam ni apa? Tam ni ada menyebut mustasna minhu. Ada? Nanti kalau hampa keluar daripada pondok ni, belajar pula ilmu balaghah, belajar pula ilmu mantik, semua ni benda-benda yang kita akan
fahami istilah mustasna minhu. Baik. Cuma dalam ilmu nahwu benda ni diterapkan lebih awal. Jika kalam itu tam ni apa? Ada menyebut mustasna minhu. Mustasna minhu ni benda yang dikecualikan. Benda yang dikecualikan. Baik. Wajib mansub, hukum dia wajib mansub sama ada munqati' atau mutasil. Munqati' mutasil ni nanti dekat bawah dia akan cerita. Misalnya ja'al qaumu, baca. Ja'al qaumu, telah datanglah oleh satu kaum. Illa Zaidan. Melainkan Zaid. Tengok, Zaid dengan kaum satu spesies tak? Zaid dengan kaum satu spesies ke tidak? Ya. Zaid ni manusia, kaum pun manusia. Maka Zaid ni dikeluarkan daripada apa? Dikeluarkan daripada kaum, diistisnakan daripada kaum. Telah datanglah oleh satu kaum, ramai datang, illa Zaidan, melainkan siapa tak datang? Zaid. Bermakna diseparatekan, diasingkan Zaid daripada kaum. Ini dipanggil kalam itu tam. Apa makna tam? Ada menyebut mustasna minhu, benda yang dikecualikan, dan juga sama ada dia munqati'. Munqati' ni terputus, atau mutasil ni berhubung. Munqati' ni mudah, benda tu tak sama, diasingkan benda tak sama. Macam ni, ja'al qaumu, baca. Ja'al qaumu illa himaran. Telah datanglah oleh satu kaum, melainkan himar. Himar ni apa? Kaldai. Apa kaum datang, himar tak datang. Himar dengan kaum satu spesies yang sama ke? Tak. Himaran ni haiwan, al-qaumu ni manusia. Ni dipanggil kalam yang munqati'. Munqati' ni apa? Mustasna dan mustasna minhu berlainan jenis. Nampak? Tu dipanggil munqati'. Kalau yang ni mutasil. Nak faham kaedah ni mudah. Bila sebut mutasil berhubung, munqati' terputus. Nampak? Hamzah qata', semua tu asas dia. Apa dia hamzah qata'? Bercerai. Dan waktu baca pun dia kena baca. Betul? Tapi kalau hamzah wasal, waktu tulis macam bercerai, tapi waktu baca sambung. Nampak? Sambung. Hamzah wasal, sambung. Ni sambung ni. Habis. Dah? Jadi jika kalam itu tam lagi mujab, wajib mansub sama ada munqati' atau mutasil. Misalnya ja'al qaumu, telah datanglah oleh satu kaum, melainkan Zaidan. Jadi i'rab dia ja'a fi'lu madin mabniun 'alal fathi, al-qaumu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammah, illa harfu istisna, illa Zaidan jadi apa? Mustasna. Zaidan jadi apa? Mustasna. Baik, habis. Bermula tam itu. Tengok dah. Dia nak hurai 1, 2, 3, 4 kalimat. Nampak? Dia nak explain satu. Tam ni makna apa? Mujab ni makna apa? Munqati' ni makna apa? Mutasil ni makna apa? Dia nak hurai satu persatu. Baik. Bermula tam itu ada menyebut mustasna minhu. Bila sebut tam ni apa? Bermakna dia ada sebut benda yang dikecualikan. Dia ada sebut benda yang dikecualikan. Dah? Semua dah makan melainkan seorang. Semua dah makan dah. Adam seorang je tak makan. Faham tak? Bermakna dia mengecualikan Adam itu daripada semua. Semua tu orang sama tak? Orang juga. Itu dipanggil mustasna, ada benda yang dikecualikan. Mujab itu, baca. Tidak didahulukan oleh nafi. Atau istifham. Baik, mujab ni apa? Bermakna sebelum fi'il tu tak ada nafi ataupun istifham. Nafi tu apa? Huruf nafi lah. Huruf nafi. La, tidak, ma. Huruf istifham tu apa? Hal, adakah? Apakah? Man, siapakah? Tu semua huruf istifham. Huruf yang nak kepada faham. Habis. Munqati' itu, baca. Mustasna dan mustasna minhu berlain jenis. Apa makna munqati'? Mustasna dan mustasna min tak sama. Mustasna dan mustasna minhu tak sama. Macam ni lah. Al-qaumu dan himaran tak sama. Al-qaumu ni manusia, himaran ni haiwan. Tapi diletakkan dalam satu ayat. Mutasil itu
Mutasil itu mustasna dan mustasna minhu satu jenis. Jadi makna mutasil apa? Mustasna dan mustasna minhu, benda yang disebut sebagai mustasna, yang dikecuali dan yang dikecualikan daripadanya. Dan yang ni pengecualian, ni benda yang dikecualikan, satu jenis. Kaum dengan Zaidan satu je jenis. Habis. Sambung sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kalam itu tam ghairu mujab. 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 Yakni didahului oleh nafi atau istifham. Sama ada munqati' atau muttasil. Hukum dia harus dua wajah. Harus dua wajah. Tengok yang tadi, kalau tam lagi mujab, wajib mansub saja. Wajib mansub. Yang ni tam ghairu mujab. Ada nanti Ustaz syarah. Hukumnya dua wajah, marfu' dan mansub. Marfu' dan mansub. Misalnya ma ja'al qaumu illa zaidun atau zaidan. Dan ma ja'al qaumu illa himarun atau himaran. Baik. Yang kedua, jika kalam itu tam. Apa makna tam? Ada menyebut mustasna minhu. Ghairu mujab, tidak mujab. Kalau makna mujab, tak ada nafi. Kalau ghairu mujab, ada nafi. Kalau ghairu mujab, ada nafi. Baik. Yakni didahului oleh nafi. Sama ada munqati', tak kira lah ada mustasna minhu ke, satu jenis ke, belana jenis ke, hukum dia ada dua wajah, marfu' atau mansub. Misalnya, tidak yang datanglah oleh kaum, baca. Tengok dah. Ja'ani fi'il madi. Betul? Bila ada ma, tidak yang datanglah oleh satu kaum, melainkan Zaid. Dia nafikan lagi. Tidak datanglah oleh satu kaum, baca. Tidak datanglah oleh satu kaum, melainkan Zaid. Maka hukum Zaidun ni boleh baca dua wajah. Zaidun pun boleh, Zaidan pun boleh. Nampak? Walaupun dia mustasna, masih lagi lambab mustasna, masih lagi lambab mustasna, tapi boleh baca dua wajah, Zaidun ataupun Zaidan. Ni nak cerita luasnya ilmu bahasa Arab, luasnya ilmu bahasa Arab. Walaupun perbahasan kita masih lagi dalam membicarakan asmaul mansubat, isim-isim yang dinasabkan akan dia. Dan nanti hampa tanya, ustaz, kalau mansubat kenapa boleh baca marfu'? Kalau mansubat kenapa boleh baca marfu'? Ni dia kata, kadang-kadang walaupun ada satu dasar, dalam satu pokok tu ada cabang tak? Dalam cabang tu ada ranting tak? Ni pecah ilmu tu akan jadi berpecah. Tengok kepada keadaan. Nampak? Baik. Cuma hafal dulu. Kadang-kadang ada setengah benda kita boleh syarah ketika ini. Ada setengah benda antum takkan faham melainkan bila dah buka kitab baru nampak. Dan ada setengah benda buka kitab baru nampak. Ma ja'al qaumu, baca. Ma ja'al qaumu illa himarun atau himaran. Tidak datanglah oleh satu kaum, melainkan kaldai. Qaumu dengan himaran tak sama, tapi kalau ada je nafi, boleh baca himarun, boleh baca himaran, boleh baca himarun, boleh baca himaran. Baik, habis. Jika kalam itu naqis. Lawan bagi tam. Apa makna naqis? Tidak menyebut mustasna minhu. Tidak menyebut mustasna minhu. Bermakna dia tak cerita benda yang dikecualikan. Dah? Kenapa? Dah? Dia tak cerita benda yang dikecualikan. Baik. I'rabnya mengikut kehendak amilnya. Baik, bahasa mudah Ustaz nak syarah, dia ikut kepada asal. Kalau kita tengok uslub ayat tu jadi fa'il, baca fa'il lah.
Kalau jar jadi jar lah, kalau majrur jadi majrur dah. Kalau maf'ul bih jadi maf'ul bih lah. Itu bermakna mengikut kehendak amil. Misalnya dinamakan mustasna mufarraq. Mustasna yang kosong. Misalnya maqama illa zaidun. Tidak yang berdiri melainkan Zaid. Siapa berdiri? Zaid seorang je, orang lain? Tapi dia cerita tak? Tak, dia nak tahqiqkan seorang je, tak berdiri melainkan Zaid seorang je. Jadi tak ada yang dikatakan mustasna minhu, benda yang dikecualikan tak ada. I'rab je ma harfun nafi, qama fa'il madi illa harfu istisna, Zaidun fa'il bagi qama jadi mustasna mufarraq. Nampak? Dia jadi mustasna mufarraq kosong sebab tak ada pengecualian. Ma ra'aitu baca. Ma ra'aitu illa Zaidan. Tidak yang melihatlah oleh aku. Melainkan Zaid. Aku tak nampak orang lain, aku nampak Zaid seorang je. Tidak yang melihatlah oleh aku melainkan akaza Zaid. Ma harfun nafi, ra'aitu fi'il madhi, litisal tentu fa'il, illa harfun istisna Zaidan. Dia jadi maf'ulun bih bagi ra'aitu fi mahali nasbin mustasna mufarraq. Nampak? Dia jadi maf'ul bih dulu, tapi dia duduk pada tempat mustasna. Dia panggil mustasna mufarraq. Jelas? Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi tuan-tuan. Biar tak banyak sikit pun tak apa. Kalau tuan-tuan mengaji pening, kata almarhum Tok Syekh Fakir Daud, pening tu tanda-tanda nak faham. Apa dia? Pening tanda-tanda nak faham. Tapi kalau mengaji mengantuk, pening pun tidak, faham pun tidak. Dah. Yang tu tanam menjadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan video ni bermanfaat bagi tuan-tuan. Jadi ayuh pakat-pakat sebarkan. Mudah-mudahan ramai lagi anak-beranak kita, adik-beradik kita, keluarga kita yang boleh memahami bahasa Arab. Sekurang-kurangnya data usaha yang kita lakukan. Jadi sebelum kita berpisah, bagi tuan-tuan yang telah mendaftar ICS 2018 Interaktif Cinta Solat, tahniah kami ucapkan. Yang belum lagi mendaftar, ayuh segera mendaftar tuan-tuan. Dan insya-Allah minggu ini kita akan dapat tempat dah. Walaupun hamba dah usaha sedaya yang mungkin, cuma ada beberapa tempat tu ikut prosedur, kena hantar surat, kena tunggu pula confirmation, kena tunggu pula tuan imam bagi surat balik, belah balik, semua tu memerlukan masa. Jadi walau bagaimanapun insya-Allah kita akan bertemu pada 1 dan 2 Disember ini dalam program interaktif Cinta Solat, bagaimana menuju ibadah yang sebenar, khusyuk, zauq dan wujudan dalamnya ibadah dan kehidupan kita kepada Allah. Ma'assalamah wa liqa, sehingga kita bertemu lagi sebentar nanti pada siri pula belajar Al-Fatihah bersama Ustaz Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu